Baca ada surah tempat saya ada surah Al-Rahman tu sudah sekali je lah. dah dua lah. Tapi kadang je nanti nak main. Oh ya, boleh juga tolong tengok penting Gini-gini kan. gini-gini lah. Dia sebulan kan 4 hari kan. InsyaAllah boleh tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dan kasihi pengurusi surau Barisan Ajudan Kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, siap muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita walaupun dengan norma yang baru. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk meneruskan program ini. Yang keduanya, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih yang sangat tidak terhingga atas sumbangan papan putih yang pada bulan lepas saya cuma minta satu. Alhamdulillah ya, dibaginya 3. Maksudnya tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya sebenarnya saya sebut tu untuk kutip hari ini, tapi kata orang tu ialah sifat orang beriman ni, dia usari'u ilal khairat, ya tak, fastabiqul khairat, dia bersegeralah untuk mencari kebaikan. Maka hari itu saja boleh dapat 900. Terima kasih banyak-banyak, saya mewakili pihak sekolah Seriti. Yang keduanya, untuk maklumat tuan-tuan, mungkin ada yang tak tahu di mana sekolah Seriti ni. Seriti ni maksudnya Sekolah Rendah Integrasi Islam, yang kita namakan Sekolah Rendah Integrasi Islam Al-Falah Teluk Intan. Tempatnya di Taman Melo tu, kan ada kedai tu yang kalau kita ngala ke Cenong Balai, dekat traffic light tu kan, dia sebelah kanan tu, tapi dia belah belakang sana. Barisan rumah kedai tapi di belah belakang, di sana. Kita tak buat belah depan ni sebab depan ni banyak kereta lalu lalang, kemudian sewanya mahal. Jadi kita ambil belah belakang. Jadi belakang tu tak sibuk, jadi orang nak turunkan anak-anak sekolah, alhamdulillah jadi mudah. Untuk makluman tuan-tuan, di Seriti itu juga bawah tu ada kedai, ya, kedai runcit dan kilang ais cube dipanggil. Jadi siapa-siapa nak kenduri, ya, boleh ambil. Itu memang orang kita punya, ya, orang kita punya. Dan orang Batak Habib ni yang mengololakannya. Ya, Hafizul anak Badrul Hisham tu kan, dia yang anak muda yang cari kilang tu, yang buat kilang tu. Ada 2 mesin, ya, dan alhamdulillah kita dah dapat lori. Kalau nak kenduri, ambil, kata orang tu boleh pesan ais dekat situ, insya-Allah. Kat situ pun ada kedai, sesekali pergilah, beli telur ke, beli kicap ke, ya tak, ya, nak beli sabun ke. Bukan suruh beli tiap hari, jauh, faham juga. Sesekali, sebulan sekali, kata orang tu, ya tak, sebulan sekali pergilah, kata orang, beli kat situ. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan kata orang tu kita menyumbang lah. Sebab kita menyumbang kat TF ni banyak sangat dah rasanya. Kat TF dengan Tesco banyak dah. Sekali kita pergilah sana, ya tak, beli RM1 2, kata orang tu. Bukan nak suruh bagi duit, tidak, beli barang je, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam ni kita masuk hadis yang ke-18, ya. Hadis yang berbunyi, yang bertajuk orang minum khamar
Khamar ni apa benda ni tuan-tuan? Bukan kamar. Kamar ni bilik. Yang nak. Khamar dengan huruf kha. Yakni arak. Dan menamakannya bukan khamar. Dan dinamakan arak itu bukan dengan nama arak, tapi dinamakan dengan nama yang lain. Hadis berbunyi, An Abi Malik Al-Ash'ari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang akan meminum khamar, yakni arak, dan mereka menamakannya dengan nama yang lain, bukan dengan nama arak. Mereka minum sambil dialunkan dengan bunyi muzik dan suara-suara artis. Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka di dalam bumi dengan gempa, dan Allah Subhanahu wa taala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Rawahul Ibnu Majah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya nak jelas di sini umat Nabi Muhammad ini adalah terbahagi kepada dua. Pertama, umatul dakwah. Umat dakwah ni adalah semua orang. Cina, India tu umat Nabi juga. Ya, umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil umatul dakwah, umat yang hanya kita nak dakwah pada dia. Satu lagi dipanggil umatul ijabah, umat yang telah menjawab seruan Nabi, iaitu orang Islam. Ya. Nak cerita bagi dalam hadis yang jelas ini, Nabi menceritakan sampai masa nanti. Masa itu sekarang lah. Ya. Di mana manusia meminum arak, tapi tidak dinamakan arak. Arak ini apa tuan-tuan? Arak ini dicipta dari saring ataupun perahan buah anggur. Tapi bukan sekadar anggur saja tuan-tuan. Ada arak yang dibuat daripada beras. Ya, daripada beras. Jepun yang minum ni. Ya, tuan-tuan tahu namanya apa? Namanya sake. Bukan sate. Ya, sake. Bukan sakai. Ya. Dia cerah macam ini. Ya. Sake namanya. Ada arak yang dibuat daripada gandum ada. Ya. Daripada tebu pun ada. Ya. Dan macam-macam buah. Tapi namanya dah tak panggilkan arak. Namanya nanti saya sebut. Ya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, arak ini hukumnya haram. Siapa yang kata haram? Allah Ta'ala yang mengharamkannya. Mula-mula zaman mula Islam datang dulu, orang Arab ini minum arak. Ya. Minum arak. Bukan sikit-sikit. Pakai tong, pakai tempayan minumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat pengharaman arak ni berperingkat-peringkat. Sehingga kan ada ayat dalam Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Kalau tak mabuk, jangan boleh semayang. Kalau mabuk, jangan semayang. Maksudnya masa tu boleh lagi. Sampailah ayat Allah Ta'ala yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, berhala, tenung nasib, benda yang keji, hendaklah kamu jauhkan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Lepas daripada tu, semua tempayan bekas-bekas arak, bila ayat tu turun, terus mereka terbalik kan. Tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, terbalik terus. Jadi arak ni hukumnya haram. Baik, bukan sekadar arak sahaja yang jadi haram. Nabi sebut kullu muskarin haramun. Semua benda yang memabukkan itu jadi haram. Contohlah, ada orang tu dia tak boleh makan tape, orang lain tak apa, dia tu je tak boleh. Entah apa short otaknya tak tahu. Masa kecil tu jatuh agaknya ada wayarnya, uratnya tak berapa nak menyambung. Lepas tu bila dia makan tape, dia jadi macam penin. Kamu apa kata kan, aku ni udah mabuk pula ni makan tape tadi. Yang tak payah. Bagi dia tak boleh dia makan. Kullu muskarin haram. Apa benda yang mabuk jadi haram. Contohnya lah, kita kata orang tu kita buat jus. Buat jus. Tiba-tiba jus tu rosak. Kita minum, minum. Jadi penin kita. Penin betul, jadi macam lega je kepala. Sudah dah. Ada kata, dia macam pula rasa macam bertenang pula ni. Bertenang pula. Dia pun kata, simpan dah, sedap pula macam ni. Jangan, tak boleh, itu mabuk dah tu. Mabuk dah tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula ubat? Ubat ni tuan-tuan, hukum asalnya kan halal. Tapi jangan ambil lebih. Tujuan untuk mabuk, tu tak boleh macam dulu orang kita. Dia minum ubat batuk banyak-banyak. Tujuannya untuk khayal. Tu tak boleh. Tak boleh tu. Walaupun asal hukumnya tidaklah, ubat tu tidak haram, tetapi perbuatan dia tu minum banyak, itu jadi haram. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, maka orang ini, manusia pada hari ini, kena ingat, arak ni hukumnya najis. Contohnya dah, kita jalan-jalan malam tak nampak, tiba-tiba tersepak ke tin arak yang tak habis. Lepas tu tumpah kena dekat ujung kaki kain kita ni. Kita nak pergi semayang. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita cuci. Hendaklah kita basuh bahagian yang kena arak tu. Sama macam kena air kencing. Sama hukumnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, arak ni hukumnya najis, tak boleh kena. Baik. Maka tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka minum dan mereka namakan bukan arak. Antara ni tuan-tuan, namanya ditukar. Namanya ada nama wine. Wine ni tuan-tuan, biasanya bila ada majlis-majlis orang besar, majlis besar-besar lah, pemimpin-pemimpin daripada barat ni, bila dia nak minum, dia nak meraihkan sesuatu, dia bukan macam kita, bukan buat tahlil. Kita bertahlil, berzikir, baca Quran bagai. Demo ni tuan-tuan, dia duduk cakap-cakap, lepas tu dia angkatnya cawan gelas halus tu kan, tangkai kecil tu, angkat minum. Namanya arak ke tak? Namanya wine. Namanya champagne. Tu champagne hak tu. Wine ni biasanya dia makan, dekat situ ada wine. Yang dia angkat tu namanya champagne. Bukan namanya arak, namanya champagne. Tapi jenisnya adalah arak. Tu Nabi kata dinamakan bukan dengan nama arak.
Kalau yang wine ni biasanya makan, waktu makan dia ada dua jenis. Pertamanya warna kata orang tu warna jernih-jernih juga, tapi dia nak ke, kata orang tu nak ke coklat-coklat. Satu lagi dia panggil red, dia panggil merah. Hak tu masam-masam sikit. Rasanya lah, rasa saya lah, awak bukan pernah minum pun. Rasa-rasanya agaknya dia makan-makan tu dia muak, dia tonggang benda tu kan. Ya, tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, arak juga tu. Ya, arak juga. Lagi dia minum apa? Namanya whisky. Whisky ni daripada jagung dengan gandum. Whisky ni tuan-tuan, hak ni paling berat. Kalau minum macam ni, sebanyak ini minumnya, besok tu ji'un lah dia. Tuan-tuan tahu ji'un? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu maksud. Ya. Jahanam dia. Biasa sebab itu whisky ni orang akan minum sikit aja. Tapi orang minum whisky ni tuan-tuan, badan dia panas. Dia jadi panas. Biasa dia orang mereka ni minum ketika musim-musim sejuk. Dia minum. Itu pun dia akan tambah ais ataupun tambah aiskrim soda. Nak bagi dia banyak. Ya, kalau minum sikit macam tu aja. Tuan-tuan, yang itu kadang-kadang dia letak dalam pejabat-pejabat, letak dalam botol yang sangat cantik. Dia tuang. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Namanya arak tak? Namanya whisky. Kemudian, tuan-tuan, ada juga daripada tebu. Namanya ram. Ya, air tebu, dia tapaikan lama-lama, kemudian dah masam betul, kemudian dia campur dengan alkohol, kemudian dia tapih balik, kemudian dia bagi minum. Ram ni tuan-tuan, dia tak minum sikit-sikit. Dia minum gelas macam orang nak mandi, nak buat ambil air semayang ni, gelas besar tu. Dia macam bir juga. Bir ni daripada gandum itu juga. Ya, dulu kita ada Guinness Stout. Kan namanya. Malaysia ni jenis apa entah saya pun tak tahu. Yang saya tahu cap sawuh, cap kepala anjing, ya tak, kasbek, tu saya tahulah kan. Ya, yang lain-lain tak tahu. Yang itu mudah je nak dapatnya. Pergi 7-Eleven ada dah. Ya. 7-Eleven ada benda tu, tapi 7-Eleven kena cari sirap susah sikit. Sirapnya baju sendirilah. Kan? Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga namanya koktail. Koktail. Koktail ni dia campur arak ni campur ni dia campur. Ya nak. Minum pening juga, sober juga. Ya. Tempat kita ni ada apa namanya? Tempat kita ni ada nama tuak. Kan. Tapi tuak ni pada Abid tak ada. Nabi belah-belah Sabah, belah-belah Sarawak sana. Siapa yang mungkin pernah kerja dekat sana, dia ada tuak kan, daripada tapai. Belah-belah sini ada seberang sini. Ya, ada juga. Namanya ketum. Macam tak biasa je. Itu memang buatan tempatan. Sebenarnya hukum air ketum ni asal hukum tidak haram sebab dia ubat. Kan. Dia kata orang tu bukannya haram dong ketum, tidak haram. Tetapi bila dicampur-campur dan tujuannya memang untuk menjadikan penin, hak tu jadi haram tu. Tujuannya tu dibuat memang untuk memeninkan, untuk memabukkan. Hak tu haram. Ya. Tapi kalau arak sama ada dia penin ataupun tidak, hukumnya tetap haram. Walaupun kita minum seluruh. Ada kata aku minum bukannya banyak, aku minum dan ada hujung gelas tu je. Ya tak mabuk pun. Tak. Hukum arak adalah hukumnya najis, banyak sedikit tetap haram. Ya. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Taala. Saya sebenarnya bila saya senaraikan ni hampir ada dekat 17-18 nama. Ya. Itu tak termasuklah dengan benda yang kata tu yang jenis murah. Contohnya apa dah? Toddy. Ya tak? Samsu. Ya. Yang di sini ada namanya tequila. Tequila ni sampai jadi lagu. Ya, tequila. Ada nama apa ni? Amareta. Awak pun tak tahu nak apa semua entah nama. Semuanya yang saya senaraikan di sini ada lebih kurang 16-17 jenis. Tetapi kalau diikutkan tuan-tuan dikasih oleh Allah Ta'ala, yang saya cari dalam internet semuanya ada 46 jenis.
arak. 46 jenis. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, Nabi sebut perincikan lagi. Di mana akhir zaman itu orang tu akan minum. Ya. Orang itu minum, kemudian sambil minum tu ada pula muzik-muzik ni. Ya. Nyanyi-nyanyinya. Ya. Ada orang artis-artis yang menyanyi, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Taala. Ni memang bukan kita memang tak ada. Mana dekat sini tak ada. Yalah tempat kita orang Islam kita tak ada lah. Tapi tempat Cahaya Nur Alik ada tak? Ada. Ya, ada. Ya, bukan jauh. Tempat kita ni Teluk Intan pun ada. Ya. Mereka minum, kemudian ada yang tukang nyanyi-nyanyi. Tuan-tuan, saya ingat saya kan. Ya, ini ada orang cerita dekat saya lah. Ya. Ada sebuah kampung dalam daerah di Perak ni, dulu pun tak lama jugalah. Memang ada malam-malam bila kenduri kan, nak kata kenduri kahwin ke apa, malam ada ronggeng. Betul tak? Malam ada ronggeng, ada joget lambak. Ya. Ada juga yang minum. Dia nak menari tu malu-malu juga. Ya tak? Dia tak datang, dia punya kata tu tak menjadi. Dia tonggeng, dia nak kepalanya hai. Lagi jadi nyek macam ayam macam kata orang tu. Ya. Kita pun tengok macam kawan kita ni rupanya dia tonggengnya, tuangnya. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada, ada. Ya, ada. Tapi alhamdulillah. Ya. Saya ingat kawan saya ni cerita pada saya. Ya, bila malam tu bila ada ronggeng, yang tempat dia tu saya tak tahulah ada minum tak ada. Tempat yang saya tahu tu memang ada minum, tapi sekarang ni tak ada dah, tak buat dah benda tu. Yang dia kata orang ajak dia kenduri, dia kata kan nak baca tahlil, dia tanya ada joget tak malam ni. Dia kata ada, kata ada, saya tak mau datang. Cakap tu terang macam tu. Ada, saya tak mau pergi, tak payah buat tahlil lah. Jadi lama-lama orang jadi segan lah, sebab orang mengharapkan dia baca tahlil. Ya tak? Nak panggil dia malam jangan joget. Jadi lama-lama alhamdulillah mati dah joget tu. Nak joget balik ke rumah, sudah. Tak payah pasang kuat-kuat, pasang sumbat di telinga tu je kan, benda sekarang ni ada. Jogetlah kata orang. Jangan tonggeng sudah. Ya nak. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau belah-belah kampung, minta maaf ceritalah ya tak? Ya. Belah-belah orang asal sana, orang asli lah. Mereka masih lagi mengekalkan tradisi ronggeng ini. Dan minum. Minum. Jadi betul Nabi SAW cakap. Dia berlaku lagi. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata dalam masyarakat kecil lah. Tapi perkara ini jangan berlaku. Ya, dalam kampung kita. Dan sekarang ni tuan-tuan, ada pula tempat yang macam tu. Tempat memang tempat menyanyi. Ada tak tempat menyanyi? Adalah tempat karaoke kan. Tempat karaoke. Itu terpulang lah, ya tak? Tapi masalahnya ada tempat-tempat karaoke yang bukan orang Islam kita punya. Ya tak? Dia tutup bilik itu, yalah memang kena tutup tuan-tuan bilik karaoke ni. Kalau tidak, ya tak? Nyanyi dah lah macam serati. Ya tak sedap. Betul semua orang dengar, buat sakit jiwa aja tak? Ya. Kemudian dalam bilik tu tutup, dihidangkan arak-arak. Ya. Ini berlaku tempat kita. Wala'iyyazubillah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi tempat-tempat kalau kita nak cerita, ya tak? Arak ni banyak dihidangkan. Ya. Dalam kapal terbang pun ada. Dalam kapal terbang ada arak. Satu syarikat yang tak hidang arak yang saya tahu lah, Saudi tak hidang. Saudi tak hidang arak. Brunei tak hidang. Malaysia Airline System Mas hidang. Hidang arak. Sebab kadang-kadang nak dapatkan dia punya dia ada capaian bintang ni tu kan. Nak letakkan bintang ni mesti kena ada arak baru lulus. Ni masalah. Ya. Dihidangkan arak.
Mungkin dekat ekonomi kelas tu ada, tapi kena minta lah kan. Tapi kalau masuk business class ke ataupun first class tu, kapal terbang ni, memang tanya tengok dalam buku menu dia tu memang arak aja lah. Termasuklah daripada Dubai, kapal terbang Emirates. Ya, sekarang ni Dubai buat apa ni, dia buat undang-undang boleh apa ke undang-undang yang berapa-apa dah, yang boleh duduk sekali tanpa nikah lah, apalah. Pening pula saya. Ya, padahal negara tu negara umat Islam, negara Islam, yang dia boleh terima pula macam itu. Ya, sekarang ni tuan-tuan kasih Allah Taala, bila dia bawa arak dengan kapal terbang dia apa semua, memang dulu dia hebat, sekarang ni dia terpaksa menanggung rugi yang bukan sikit-sikit tuan-tuan. Rugi dia terlalu dahsyat, rugi dia. Sebab Allah Taala turunkan bala ni lah, corona ni lah. Ya. Jadi yang corona ni yang untung siapa tuan-tuan kasih Allah Taala? Ya, ada juga yang boleh buat apa ni? Yang boleh buat kerja baik lah kata orang kan. Dia berniaga balik, ya tak? Mana yang jadi pramugari dulu yang kata orang tu, mereka ni ialah adalah dosa menghidangkan arak ni tuan-tuan, sama hukum dengan minum arak. Jadi mereka berhenti, Allah Taala berhentikan mereka dengan kerja macam tu, cari Allah Taala berikan peluang kerja yang lain, masak ke apa ke, ya tak? Ya. Di Bali tu tuan-tuan, Bali tu ni pusat pelancongan yang paling besar di Indonesia. Siapa tak kenal Bali? Satu dunia kenal Bali, betul tak? Ya. Walaupun orangnya orang Indonesia tapi agamanya Hindu. Mereka tu berjaya dalam bidang pelancongan, macam-macam ada di Bali. Tapi sekarang Bali sepi, sebabkan Covid, Allah Ta'ala hantar. Dan mereka buat balik kerja yang datuk nenek mereka buat dulu. Apa dia? Dia terpaksa cari balik rumput-rumput laut, tanam lagi rumput-rumput laut yang nak buat agar-agar ni. Macam tu. Ya, hotel-hotel habis dah tutup. Ya. Tempat-tempat pelancongan sikit sangat yang orang tak berani nak datang. Orang tak berani nak pergi. Ya, kita pun sekarang ni bala ni makin nampaknya makin naik lagi ni. Ya, Hilir Perak ni pun semalam dah ada 3 berapa semalam. 36 kes, Perak ni dah 50 lebih kes. Ya, kita tak jangka kan. Jadi benda ni mungkin akan lagi dan lagi. Selagi mana manusia tak kembali kepada Allah Taala, selagi tu dia akan jalan. Ya, nak kata menang ni tak boleh menang. Sebab kita ni, kata orang tu, bala ni daripada Allah Ta'ala. Nak menang macam mana dengan Allah Ta'ala? Taknya menang kita dengan Allah Ta'ala ni. Betul tak? Yang boleh hanya kita betul-betul munajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong tariklah daripada tempat kita ni. Itu boleh. Ya, nak menang tak boleh menang. Ya, bala ni tak ada siapa menang lah. Allah Ta'ala juga yang benar. Ya, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, ya tak? Dan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan tenggelamkan mereka dalam bumi dengan gempa, dan Allah Ta'ala merubahkan mereka menjadi kera ataupun babi. Ya. Sama ada perangainya kera, perangainya macam babi, ataupun memang jadi kera atau jadi babi betul. Tuan-tuan, ya, nak bagi cerita, ya tak? Kan dulu mana? Palu Indonesia kan. Palu dulu kan. Palu tu tuan, kira tempat pelancongan jugalah tu. Tapi nak cerita orangnya tu Islam, ya? Islam. Tapi Islam dah tinggal nama aja. Islam hanya nama saja. Berjudi, minum arak, berzina, ya. Sehingga kan, ya dah, kawan saya pergi ke tempat Palu tu tuan-tuan. Mana orang-orang yang dah ditimpa musibah ini dikumpulkan satu tempat. Kata orang tu camp lah, ya tak? Tempat, kata orang tu, tempat apa ni, perpindahan sementara, kata orang tu kan. Bukannya insaf tuan-tuan. Dia tak insaf, judi pula dekat situ. Judi pula dekat situ. Bila tuan-tuan, bila datang masjid tu, ya, kawan-kawan kita ni masak ke masjid, datang masjid, datang tu betul-betul nak ambil makanan je, ya, semayangnya tidak. Macam mana tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jauh daripada ni rahmat Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah Taala datangkan bala, peringatan kepada umat ini supaya mereka ini tidak lanjut mengikut hawa nafsu ni. Ya.
Tambah pula kita pada hari ini dunia kita tanpa sempadan. Ya. Kalau kita nak beli arak tuan-tuan, kita pergi kat kedai, kita beli, orang nampak. Betul tak? Betul tak? Kan? Tapi sekarang orang internet. Ya tak? Kejap lagi datang pos laju. Apa hantarnya mana bukan kita tahu. Tiba-tiba balik dan dia buat pula dah. Allah, ustaz bagus pula beri cadangan pula. Kami pun nak test lah sebarang sebotol dua kata kan. Siapa buat itu siap dah kata. Ya tak? Bukan nak cerita punya. Nak ceritanya benda baik pun senang, benda jahat pun senang. Nak cerita akhir zaman ni. Itu ujung jari je. Kalau takkan nak beli benda yang munah-munah kita macam ni, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah ke kedai dah sekarang ni. Ya tak? Gitu je. Ya. Tulis nama apa dia? Cak kepala anjing. Kalau keluar ayo cak kepala anjing. Nak anjing apa? Anjing budak, anjing jenis kecil, anjing jenis besar. Nak mabuk kuat, mabuk pelan, semua ada. Tuan-tuan ya, benda-benda ayo kencing syaitan ni tuan-tuan, bukannya murah. Ya. Bukannya murah tuan-tuan. Ya. Harganya sampai satu botol itu 10,000 pun ada. Benda jahat macam ni, ya. Allah Ta'ala tunjuk betapa susahnya, tapi orang ada nak minum juga. Harganya bukan sikit-sikit, beribu. Ya. Sampai 10,000 pun ada. Tambah yang perang lama-lama tu kan. Bertahun-tahun perangnya. Tahun 50-an punya. Ada tuan-tuan. Berapa sebotol? Kadang-kadang sampai 20,000 sebotol. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini besok siapa orang Islam terlibat dengan ini, ya, bab arak ni tuan-tuan, tak payah cerita banyak lah. Ya tak? Tukang ngidang ke, tukang jual ke, tukang angkat ke, tukang reba ke, hukumnya sama juga dengan tukang minum. Sama je tukang minum. Ya, kalau dia kata kami tak ada kerja, jangan bohong. Ya, rezeki ni Allah Ta'ala akan jamin pada seorang tu. Tapi jangan cari rezeki daripada rezeki yang haram. Ya. Macam mana benda ni boleh banyak tuan-tuan keliling kita? Sebab itu tuan-tuan. Ya, macam mana boleh banyak keliling kita ni? Sebab ada pembelinya. Dalam Islam kalau nak minum arak, zaman khalifah dulu ada dah, zaman Sayyidina Umar ni ada. Bukan jual, nak minum bukan di situ, bukan di tempat, minum di rumah. Minum di rumah. Ya, kalau minum di luar, tengok apa akibatnya tuan-tuan. Berapa ramai dah orang mabuk, dia langgar orang mati. Banyak mana dah. Ya, banyak mana dah. Patutnya ada penyelesaian dalam Islam. Mana tak penyelesaian? Ada. Orang yang mati ni tuan-tuan, patutnya keluarga dia, orang yang langgar ni tadi, mereka ni mesti membayar diat. Ya. Walaupun dia bunuh tu secara, kata orang tu kira macam separuh sengaja lah. Bukan tak sengaja, separuh sengaja. Dia minum, dia mabuk, kemudian langgar orang, mati. Patut dia tu kena diat. Banyak mana? 100 ekor unta bayar. 1 ekor kita nilai lah lebih kurang dalam 15,000. 100 unta, 100 ekor berapa? Kalau 10 dah 150,000. Lebih kurang 1.5 juta bayar dekat waris, bukan bayar pada kerajaan. Bayar dekat waris mati ni. Dapat 1.5 juta, tak adalah dia jadi susah nak menyekolahkan anaknya, ya tak? Nak bayar hutang rumah lagi, nak bayar hutang kereta lagi. Ya tak? Kalau macam ini tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, dia dapat 1.5 juta, ya tak? Dia pun senang. Anak dia nak belanja sampai universiti pun senang. Kemudian dia nak nikah dengan siapa-siapa pun jadi senang, ya tak? Orang kata dia tu tak ada susah, kan? Orang tak perlu menanggung. Dia kata kahwin dengan saya supaya jadi, kata orang tu, tolong jaga keluarga je. Bab makan ni lepas, kata orang tu. Ya. Kalau dia tak nak kahwin pun tak apa, tak ada masalah. Ya, duit dia dah ada. Ini sepatutnya. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, oleh kerana Islam tidak berjalan, ya tak, undang-undang kita ni bukanlah berasaskan daripada syariatullah. Inilah jadinya. Ya tak, tempat kita ada apa ni kata orang tu, masih ada lagi dia jual-jual begini. Tinggal laginya apa yang saya nak sebut, mudah-mudahan kita ni jangan ada keturunan kita yang terlibat dengan perkara ni. Ya, wallahiazubillah. Jangan ada yang terlibat.
Bahkan kalau ada kedai yang jual benda ini, dia dah pakat ambil tanda tangan ramai-ramai, buat petition. Itu caranya. Boleh laku. Ya, buat petition, tanda tangan ramai-ramai. Ini kenapa jual arak di sini? Sini semua orang Islam. Orang bukan Islam ada 3-4 buah rumah je. Kenapa jual kat sini? Ya, dia pun bukannya nak minum selalu benda ni. Dia nak, dia pun boleh pergi dia beli tempat jauh. Ya, ataupun dia bertembah hanya daripada internet aja. Kata tak payah jual-jual tempat macam ni. Ya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ya, Nabi pun sebut, ya, sangat besar, ya, sabda Nabi SAW, ya, menyatakan bahawa memang akhir-akhir ini, akhir zaman ini, nak katanya benda ni jadi umum balwa. Bala yang umum sangat. Ya. Nak cari senang sangat nak cari. Ya tak? Nak cari kedai arak ni jadi senang sangat. Ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang tu, seharusnya kita sebagai umat Islam tidak berbelanjalah dengan di kedai tu. Kalau ada kedai lain, cari kedai lain lah, kata orang. Ya, cari kedai lain. Untuk kita mengelakkan supaya benda ni syubhat. Walaupun kita kata kita beli benda yang halal, ya tak? Tapi kata orang tu, kalau ada pilihan yang lain, carilah tempat-tempat yang lebih baik kita beli. Ya. Tuan-tuan, ya, saya nak jelaskan juga, kadang-kadang ada makanan-makanan di hotel-hotel yang besar ini memang dimasak dicampurkan dengan arak. Ada. Sebab saya tu ada pernah jumpa seorang chef, tukang masak di sebuah hotel, dia sendiri bagi tahu memang daging itu diperap dalam dengan dengan arak ni, dengan wine ni. Tujuannya adalah untuk melembutkan daging ini. Ya, memang tujuannya itu dan menambah rasa perisanya. Jadi bila kita bakar tu, memang kita sapu lagi sikit. Dia kata itu dia sendiri yang mengaku. Sekarang tak ada dah, dia kata saya tak buat dah kerja-kerja ni. Sebab tu saya berhenti, saya buka kedai saya sendiri, buat roti canai apa semua. Tapi nak cerita ustaz, itu memang itulah caranya. Sekarang ni cuma ada hotel-hotel yang ada dapat sijil halal, ada hotel yang tak ada sijil halal. Ya, ada hotel yang tak ada sijil halal. Jadi hak tu kita kena tengok tu. Ya. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, arak ini adalah satu musibah. Ada satu perkara disebut dalam Quran yang dia ni tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilal abad, sampai bila-bila pun. Takkan. Dan arak ni hukumnya adalah najis, dan juga tuan-tuan, ramai orang minumnya pada hari ini, dan mereka minum secara terbuka, dan dia menjadi minuman yang berprestij dipanggil. Ya, jadi kita sebagai orang Islam hendaklah jauhi dalam perkara-perkara ini. Bahkan kalau ada majlis-majlis begitu, hendaklah kita jauhkan. Tak mahu kita terlibat dengan perkara-perkara ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada apa pun nak tanya tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kalau yang orang Islam ni yang bekerja di mananya macam kita hormati tu kan, Primark 9 ke 7-Eleven ataupun CS lagi lah, kedai pun memang ada jual arak. Macam mana? Asal hukum memang tak boleh. Tu Nabi sebut dah. Hadis tu sahih sangat dah. Jelas sangat dah. Ya. Jelas sangat. Orang yang minum, dia ada dua perkara tuan-tuan. Kalau kita terlibat dengan ni, samalah dia. Pertama arak, yang kedua riba. Pertama arak, yang keduanya riba. Ya, tukang tulis, tukang catat, tukang ni, hak ni. Ya, memang kita rasa memang duit dapat. Ya tak, kerja tak ada. Tapi tuan-tuan, lebih baik kita, kata orang tu, kerja yang membanting tulang tu lebih afdal daripada kita kerja macam tu, tapi dengan keadaan rezeki yang tidak halal, tuan-tuan. Walau itu di negara sini, kalau di negara luar hukumnya berbeza. Ya, kalau di negara luar yang tempat orang putih, itu memang tak ada tempat dah untuk kita bekerja. Ya tak? Melainkan itulah tempatnya yang boleh kita bekerja. Yang itu ada hukumnya diharuskan, tetapi tempat kita ni banyak kerja lain lagi. Ya. Sebenarnya orang kita ni dia takut macam ni. Dia takut bila dia kerja tapi dapat duit gaji sikit. Gaji sikit. Allah Ta'ala dia sebut apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dia suruh cari kerja yang halal. Islam ni suruh cari kerja yang halal. Adapun yang mencukupkan rezeki kita bukan duit kita ni, Allah Ta'ala.
Kan kita bila lepas je semayang tarawih tu, kita baca ya kafi. Enggak? Ya macam mana? Ya Latifu ya Kafi. Itu kan? Ya Latif, wahai Tuhan yang lemah lembut. Ya Kafi, wahai Tuhan yang mencukupkan. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, kita ni hari ni, hari ni, kita ada apa? Kereta, ada rumah, ada apa semua tak? Gaji kita banyak mana? Cuma mana sabar tak? Ya, kadang-kadang tak mana sabar. Tapi boleh tak? Macam mana kita ni boleh senang? Sedangkan dalam keadaan kita ni, gaji kita tak ada banyak mana sangat pun kalau ikut-ikutkan. Ya tak? Makan boleh tahan juga. Ya tak? Kiri kanan, depan belakang, siapa makan? Ya tak? Tapi macam mana kita boleh je senang macam ini? Mak ayah kita dulu, anak 9, ada yang 10, ada yang memang apa ni, yang jenis apa ni, yang jenis makan makjun ni 13 anaknya kan. Ya, tuan-tuan, macam mana anak tu besar, boleh besar, elok semua daripada kerjanya kerja kebun, kerja ladang. Siapa yang mencukupkan rezeki ya? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala suruh kita kerja. Adapun yang mencukupkan rezeki kamu adalah aku. Ya. Aku. Saya ada jiran tuan-tuan, nak pergi Mekah kumpul RM20 sebulan. RM20 sebulan. Setahun baru 240. Tapi dia boleh pergi Mekah free. Nak kata apa? Bukan dia. Bukan dia saja, sekelamin, laki suami isteri pergi Mekah free. Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Jadi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, bagi siapa bekerja macam ni, ya, carilah kerja lain. Ya. Masalahnya bila iman tak kuat tuan-tuan, iman dia tak kuat, yang itu dia takut tu. Dia dapat, tapi dia dapat dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang, kemudian kelak Allah Ta'ala uji di dunia ni lagi, kemudian di akhirat lagi dahsyat. Ya, diuji di dunia dengan tak berkatnya, dengan kejap accident lah, kejap masuk hospital lah, macam-macam lah, kemudian bergaduh lah apa semua, wal'ayazubillah. Ya, sebab rezeki itu tidak ada keberkatan. Jadi kita bimbang-bimbang, dunia ni lagi Allah Ta'ala dah cubakan dia, akhirat besok lagi dahsyat. Jadi macam mana tuan-tuan? Ya tak? Kata orang tu, lebih baik kita berhentilah. Ya, carilah kerja-kerja yang kata orang tu biarpun gaji sedikit, tetapi dia halalan thayyibah. Itu cerita bagi. Ya. Biar kerja menyapu ke, cuci tandas ke apa semua, benda tu memang nampak hina, ya tak? Tapi tidak di sisi Allah Ta'ala, itu rezeki yang halal. Ya tak? Akan Allah Ta'ala cukupkan. Ya. Wallahu a'lam. Soalan yang baik. Habis kita ya. Makin lama makin kering tekak saya dah faham ni. Apa dibaca yang payah ayah ni? Ya. Makin diminum makin haus. Allahu akbar. Oh, dia kena kopi juga sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.